Okey, ini adalah senarai nama ataupun orang kata apa, senarai attendance untuk kelas kamu. So, kita akan ada kelas sebanyak 18 minggu ya. So, seminggu kita akan jumpa 2 kali. So, untuk hari ini kita akan jumpa 1 jam. Kemudian pada hari Rabu kita akan jumpa 2 jam. Selama 18 minggu kita akan jumpa. So 1 minggu 3 jam, 18 minggu adalah sebanyak 54 jam. Okey, so dekat sini saya dah buat ya untuk senarai kehadiran daripada bulan Mei sehingga bulan September. Okey. So dekat sini 54 jam. Okey. Dan saya dimaklumkan oleh UPP, okey, unit penilaian dan peperiksaan. Okey, kamu punya apa, attendance mestilah 90% ke atas. Okey, maksudnya 90%, 90 okey per 100. Okey, didarabkan dengan 54 jam selama 18 minggu. Okey, so ia bersamaan dengan 48.6 jam okey, pertemuan kita selama 18 minggu. Okey, andai kata mana-mana pelajar yang bilangan pertemuan jam dia kurang daripada 48.6, maka pelajar tersebut tidak boleh menduduki peperiksaan final. Okey, 48.6 jam ya. Okey, sebab kalau ikutkan dalam sistem UPP sebab saya akan isi bilangan kehadiran yang ni, kemudian saya akan tikkan dalam sistem. Okey. So maksudnya saya tak boleh nak berbohong lah ya. So ada efek sekiranya kamu tidak boleh ambil peperiksaan final. Okey, so saya terangkan dulu Okey, contohnya kalau pelajar tu dia ada masalah, contohnya dia sakit. Okey, so dia bila sakit ni kita tak jangka. Maksudnya bila sakit mungkin pada hari ataupun pada masa yang kamu sakit, kamu akan message saya secara personal. Assalamualaikum sir, saya pelajar sekian daripada kelas sekian ingin memaklumkan saya sakit. Okey, so maksudnya bila sakit kamu kena ambil rawatan lah, sama ada di hospital ke, di klinik kerajaan ke, ataupun di klinik swasta. So bila dah sakit, okey, kita akan dapat MC, surat MC lah. So surat MC tu kamu kena bagi tahu kat saya. Okey, so sekiranya kalau kamu maklumkan kat saya kamu sakit, tetapi kamu tidak lampirkan ataupun tidak berikan surat MC selepas tu, saya akan tandakan bulat kat sini. So bila saya tandakan bulat, maksudnya kamu dikira tidak hadir lah. Tetapi kalau kamu berikan saya surat MC, saya akan tandakan right. So bila right maksudnya kehadiran kamu penuh lah. Okey? Okey, contoh yang kedua, kalau kamu ada appointment hospital. So kamu pun maklumkan kat saya sehari sebelum ataupun 2 hari sebelum. Dan kamu tunjukkan bukti mengatakan kamu ada surat daripada hospital mengatakan kamu ada temu janji. Okey, so kalau ikutkan pada hari tersebut, kamu tidak hadir. Tetapi saya akan tandakan right. Saya akan tandakan right di situ. Okey, sebab apa? Sebab kamu ada lampirkan surat hospital. Ataupun contoh yang ketiga, kamu ada ujian lesen memandu. Okey, so kamu maklumkan kat saya, kamu tunjukkan surat, okey, bukti mengatakan kamu ada ujian untuk lesen memandu. So saya akan tandakan right walaupun pada hari tersebut kamu tidak hadir. Okey, so saya nak jaga kamu punya kepentingan supaya kamu punya bilangan jam pertemuan dengan saya 90% dan ke atas. Okey, sebab report ni saya perlu hantar kepada UPP tak boleh buat main dan di bawah ni saya yang akan sign dan akan disemak oleh ketua jabatan dan akan disahkan oleh Encik Kamel. Okey, TPPA, Timbalan Pengarah Pembangunan Akademik. Okey, saya tak boleh berbohong kat sini. Okey, jelas tak saya punya penerangan ni?
Jelas ya? So jangan buat main-main pasal attendance 90% daripada 54 jam pertemuan. Sebab kita ada ni minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita ada sampai 18 minggu. Okey, kita ada sampai 18 minggu dan jumlahnya adalah sebanyak 54 jam pertemuan. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya saya akan terangkan serba sedikit tentang kita punya SOW. Okey, so apa itu SOW? SOW adalah scheme of work. Okey, scheme of work. So setiap subjek yang kamu ambil di KKTM, dia ada scheme of work lah. Biasanya pensyarah-pensyarah akan terangkan pada permulaan kelas lah. Okey, so kat sini kamu adalah semester yang kedua, sesi Mei-Oktober 2021. Okey, subjek yang kamu sedang duduki adalah DUM 20132. Namanya ialah Engineering Mathematics 2. Okey, semester lepas kamu dah duduki DUM 10122 iaitu Engineering Mathematics 1. Okey, so bilangan pertemuan ataupun jam kredit kamu adalah 3 jam ya, seminggu. Okey, 3 jam seminggu. Okey, credit hours kamu cuma dua sahaja. Okey, so di sini ada 4 orang pensyarah yang akan mengajar. Okey, Cik Zuraifa, Tuan Haji Hasnul, saya, Encik Muhammad Fazli bin Zubair dan seorang lagi pensyarah, Encik Azman bin Muhammad Omar. Okey, so ini adalah kita punya konten ataupun isi kandungan ya tentang subjek ini. Okey, so untuk makluman, subjek ini ada 4 chapter ataupun ada 4 unit. Okey, so untuk unit yang pertama adalah matrices. Okey, matrices ni adalah matrix. Okey, so kalau kita tengok kat sini, okey, pada minggu pertama ya, pada hari ini, okey, pada minggu ini 23 hingga 27 Mei, kita diminta untuk menghabiskan kita punya learning outcome ataupun objektif kita 1.1 dengan 1.2. Okey, so untuk topik matrix ni, kalau kamu ingat, okey, kamu pernah ambil masa kamu berada dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, matrix. Okey, matrix dalam mathematics modern. Okey, so dalam mathematics dalam mathematics modern, okey, kalau kamu nak lebih kefahaman, kamu boleh rujuklah nota ataupun latihan dalam buku rujukan SPM lah. Okey, saya tak ingat dalam form 4 ke form 5. Okey. Okey, kemudian kita tengok ya. Kamu ada teori assignment teori assignment 2 yang memberikan markah carry mark 10%. Okey. 10% kat sini pada minggu keempat. Kemudian kita pada minggu keempat kita akan masuk chapter yang kedua ataupun unit yang kedua iaitu vectors. Okey, vectors ni mungkin satu benda baru kepada kamu. Okey, yang mana pelajar-pelajar yang sebelum ni pernah ambil subjek matematik tambahan dalam tingkatan 5, mereka ada ataupun mereka pernah belajar topik vectors ni. Okey, so maksudnya kalau ada pelajar yang sebelum ni tidak pernah mengambil matematik tambahan, okey, so ini adalah satu benda yang baru kepada kamu. Maka dengan itu kamu perlu usaha lebih sedikit untuk mendalami topik vectors. Okey, sebab bukan mudah, okey, bila satu benda yang baru kita mula belajar, so dia ambil masa ya untuk kamu betul-betul faham tentang konsep, cara macam mana nak selesaikan dia. Okey. Okey, so kemudian okey, kita ada teori assignment 1A unit 2 ya, 4.5%. Okey, so dekat sini tadi teori assignment 2 10%, teori assignment 1A 2.5%. Okey, saya tunjukkan dulu ya. Okey, tadi teori assignment 1A 2.5. Okey, teori assignment 1B, teori assignment 2 10%. Okey, kamu ada test 1 15%, kamu ada test 2 15%. Okey, so kat sini kita tengok okey, total 45, so ada lagi satu je. Okey,
Okey, test 1. Okey, test 1 kamu akan duduki pada minggu yang ke-8. Okey. So, carry mark kamu 15% Okey, pada minggu ke-8 dan chapter yang akan diuji adalah chapter 1 dan chapter 2. Okey, ni teori assignment 1B 2.5. Cari kat situ. Okey, so kalau kita tengok kat sini okey, pada minggu ke-8 juga kamu akan masuk chapter yang ketiga ataupun unit yang ketiga, iaitu differentiation. So differentiation ni adalah satu topik yang baru kepada kamu sekiranya kamu tak pernah ambil subjek matematik tambahan. Okey, differentiation ni adalah pembezaan. Okey, pembezaan, okey, seperti mana yang saya kata ini adalah benda yang baru. Tak apa, nanti kita cari Okey, so kalau ni satu benda yang baru, memang kamu kena usaha lebih sikit lah. Dalam kelas saya, kamu kena betul-betul faham, kena fokus. Tak faham, terus tanya on the spot. Okey, tak faham terus tanya on the spot. Jangan kamu delay. So bila kamu delay, kamu buat tutorial, kamu tak boleh jawab, so masalah kepada kamu. Okey, so ini adalah chapter yang ketiga pada minggu ke-8. Okey, kemudian pada minggu ke-13 kita akan masuk chapter yang keempat iaitu integration. Okey, so integration ni apa? Pengkameran. Okey, pengkameran. Seperti mana yang saya cakap, chapter 4 ni pun satu benda yang baru kepada kamu. Sebab apa? Ini adalah topik, salah satu subtopik dalam matematik tambahan tingkatan 5. Okey, integration, pengkameran. Okey, so kamu kena usaha lebih sikit lah untuk betul-betul mahir integration. Sebab rata-rata saya tengok keputusan kelas pelajar kelas kamu, rata-rata majority dapat A minus, A plus. Okey, so saya mengharapkan ataupun saya mendoakan, okey, grade kamu dapat dikekalkan lah untuk mathematics, engineering mathematics 2 ni. Okey. Okey, so ini teori assignment 1, 5%. So, total untuk carry mark kamu, okey, 45 campur 5. So, total carry mark kamu adalah 50%. Okey, so maksudnya final kamu adalah 50%. Okey, sebab tu saya kata, final, okey, final tak boleh buat main-main. Sebab bila 50%, pecahan markah sangat-sangatlah tinggi. Okey, sebab apa? Okey, sebab apa? Markah untuk kamu lulus adalah 50%. Okey, kalau kamu all out untuk coursework ataupun carry mark kamu cuma boleh cover 50%. Okey, so bila 50%, kalau kamu nak kekalkan grade kamu yang sekarang ni, majority pelajar kena dapat carry mark sekurang-kurangnya 42/50. Carry mark 42/50 42/50 supaya nanti dalam final kamu boleh score. Okey, 42/50 tu saya ambil kira, okey, semua quiz kamu dapat jawab dengan baik, semua assignment kamu dapat jawab dengan baik. Test 1, test 2 kamu boleh dapat sekurang-kurangnya 12 ataupun 13/15. Okey? Per 15 Okey, kemudian pada minggu ke-18 kamu akan duduki test 2, test yang kedua. Okey, chapter yang akan cover ialah chapter 3 dan chapter 4. Okey, boleh faham tak? Ada apa-apa nak tanya? Boleh faham tak? Boleh, sir. Kita pergi kepada slide PowerPoint kita Okey, chapter yang pertama Okey, so ini adalah kita punya learning outcome ataupun learning objective kita Okey, setiap apa yang kita belajar mesti ada kita punya outcome. Kita punya objektif kita. Okey, apa yang kita boleh capai selepas kita belajar chapter yang pertama ni. Okey, so yang pertama, identify matrix and its properties. Kita kenal pasti
matrix dan sifat-sifat dia. Okay, identify, kita kenal pasti apa itu matrix. Okay, apa dia punya sifat dia. Okay, yang kedua, identify the various type of matrices. Identify, kenal pasti jenis-jenis matrix. Okay, so jenis-jenis matrix ada banyak ya. Ada banyak. Jadi kita cuba bincangkan satu persatu. Okay. Yang ketiga, operate matrix. Okay. Dalam matematik kita ada 4 operasi. Tambah, tolak, darab, bahagi. Okay. Tambah, tolak, darab, bahagi. So dalam operate matrix, okay, sama juga. Tak tahu, bawah tu kot. Okay. So dalam operate matrix pun sama. Dia ada operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Okay. Dan yang keempat ialah solve system of linear equation up to 3 variable by using matrix inversion method. Okay. So kita ada Cramer rule, kita ada matrix inversion method. Okay. Kita akan selesaikan persamaan linear kita menggunakan dua kaedah ni. Okay. Okay, definition. Okay, apa yang dimaksudkan dengan matrix. Okay, definition of matrix ya. Okay, a matrix is a simple set of number arranged in rectangular table by row and column inside parenthesis or bracket. Okay, so ada sesetengah matrix yang menggunakan perwakilan macam ni. Okay, bracket. Ada juga yang guna bracket yang macam ni. So, kedua-duanya diterima. Okay, so ini contoh matrix A. Matrix A diwakili dengan huruf besar A. Okay, so setiap nombor di dalam ini dipanggil sebagai elemen. Okay, okay, so ini adalah A. Sekejap ya. Okey, ini adalah contengan saya kelas pagi tadi ya. Okey, so ini matrix A. Okey, setiap nombor di dalam ini dinamakan sebagai elemen ataupun unsur. Okey, so A, B, C, D, E, F. Okey, cara kita nak sebut elemen-elemen di dalam matrix, kita akan sebut baris dulu, row yang pertama. Okey, A, B, C, D, E, F. Itu cara nak sebut. Okey? Sebab apa? Dalam matrix kita akan sebut row dulu. Lepas tu baru kolom. Okey? Sebab apa? Kalau kita tengok matrix A ni dia ada dua baris. Baris pertama R1, baris kedua R2. Kemudian kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Okey, kenapa kamu kena tahu benda-benda ni? Okey, sebabnya dalam matrix dia ada sistem koordinat. Okey, setiap elemen di dalam matrix dia ada kedudukan masing-masing. Sebagai contoh, ini adalah matrix A, diwakili dengan huruf besar A. So, elemen dia ditulis sebagai A huruf kecil. Okey, lower script 1 2. Apa maksud 1 2 ni? Okey, 1 2 ni bermaksud satu adalah baris yang pertama, dua ni bermaksud kolom yang kedua. Okay, so dia adalah B ataupun nombor dia. Okay, okay, ini adalah matrix A juga. Okay, dan dia ditulis, perbezaan dia cuma bracket dia. Ini bracket macam ini bracket macam ini. Okay, boleh faham tak? Boleh. Boleh. Boleh Okay, seterusnya kita tengok. Okay, yang ni yang saya cakap tadi Okey, setiap nombor di dalam dia adalah elemen ataupun unsur. Okey, dan unsur-unsur tu dia ada kedudukan dia. Dia ada koordinat dia. Okey, the element of A to 3. Okey, A, sebab apa A kecil? Sebab ini adalah matrix A. Okey, so A to 3 means, okey, row yang kedua, kolom yang ketiga. So the answer is 6. Okey, the element of A12. Okay, A12 means row number 1, column number 2. So the answer is 4.
Okey? Sebab apa? Matrix ditulis dengan AIJ. Okey? A huruf kecil, I, J. Okey? A lower script, I, J. Okey? I adalah row, J adalah column. Okey? Okey, seterusnya kita tengok type of matrices. Okey, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis matrix. Okey, so apa yang dimaksudkan dengan row matrix? Apa yang dimaksudkan dengan column matrix? Okey? Okey, row matrix maksudnya matrix tersebut cuma ada baris sahaja. Dia tak ada kolom. Okey? Bukan dia tak ada kolom. Maksud saya, dia dalam keadaan sebaris. Dia berada dalam keadaan sebaris. Okey? So, bila dalam keadaan sebaris, matrix jenis ini ialah matrix jenis 1/3. Okey? Matrix jenis ini adalah matrix jenis 1/3 ya. Okey, dia ada 1 row, dia ada 3 kolom. Okey, so ini adalah matrix jenis row matrix. Okey? Okey, kalau kolom matrix, dia berada dalam kedudukan satu kolom sahaja. Okey? So saya buat 1, 2, 3. Okey? Dan ia ditulis sebagai dia ada 3 row, dia ada 1 kolom. Okey? Sebab apa? Matrix ditulis sebagai A, I, J. Okey? I itu apa? I itu row, J itu adalah kolom. Okey. Seterusnya adalah seterusnya adalah identity matrix. Okey, identity matrix. Okey, so apa itu identity matrix? Identity matrix ni, okey, 1, 1, 0, 0. Okey? Dia juga ada jenis, okey, ini adalah identity matrix jenis 2/2. Okey, 2/2 tu maksudnya apa? Dia ada 2 baris, 2 row, dia ada 2 kolom. Okey? Row pertama, row kedua. Okey? Kolom pertama, kolom kedua. Okey? Dan identity matrix juga ada jenis 3/3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Okey? So ini adalah matrix jenis 3/3. Okey? So macam mana kita nak tahu dia punya kenapa dia dinamakan identity? Sebab dekat sini dia ada 1. Okey. Dan kalau kita tengok identity matrix ni, dia juga kita boleh katakan sebagai square matrix. Okey? Square. Apa maksud square? Segi empat sama. Okey? So,
dia ada square matrix. Okey. Contohnya kalau square matrix, okey, adakah ini square matrix? Contohnya ini adalah matrix jenis 1 darab 1. Okey, dia ada satu kolom, dia ada satu baris, row, dia ada satu kolom. Okey? Tetapi untuk yang ini dia tidak dipanggil sebagai identity matrix ya. Dia cuma matrix 1 darab 1. Okey, dia tidak dipanggil sebagai identity matrix. Okey, identity matrix dia mestilah ada kosong kat sini. Sini kosong, sini kosong, kosong kosong kosong, kosong kosong kosong. Okey? Dua darab 2, 3 darab 3, 1 darab 1. Okey? Okey, seterusnya apa yang dimaksudkan dengan equal matrix? Okey, equal matrix ni okey, equal matrix ni dia cakap okey, matrix A sama dengan matrix B. Okey, kemudian dia kata find, okey, contohnya dia kata find A, B and C. Okey, so matrix A ni, okey, matrix A ni dia letaklah apa-apa nilai. Contohnya 1 D, okey, 9 C contohnya. Okey. So yang ni pula dia letakkan nilai. Okey. So bila ni 1 3 A 6. Okey, bila ada perkataan equal matrix, yang pertamanya dia mestilah matrix jenis yang sama, 2 darab 2, 2 darab 2. Okey. So soalan dia suruh cari nilai A, nilai B, nilai C. So kita tengok kat sini. Okey. A dekat sini sama juga dengan kat sini. Okey. So A sama dengan 9. Okey. Kemudian B pula. Okey. B dekat sini sama dengan B dekat sini. Okey. So B sama dengan 3. Okey. C pula. C dekat sini. C dekat sini. Okey. C sama dengan 6. Okey. Sebab itulah dia akan kata matrix A dengan matrix B adalah equal matrix. So kita boleh cari nilai-nilai dia. Okey. Seterusnya adalah transpose matrix. Okey. So apa yang dimaksudkan dengan transpose matrix? Okey. Contohnya. Okey. Saya ambil A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Matrix A adalah matrix jenis 2 darab 3. Dia ada 2 baris, dia ada 3 kolom. Okey. Kemudian dia suruh kita cari find A transpose. Okey. So apa maksud transpose ni? Okey, transpose ni maksudnya baris yang pertama akan jadi kolom yang pertama. Okey, baris yang pertama akan jadi kolom yang pertama. Maksudnya dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bila dia dah ditransposkan, matriks ini sudah bertukar jenis. Daripada 2 darab 3, dia akan jadi 3 darab 2. Okey, boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh sir. Okey. Okey, ini yang saya terangkan tadi, row matrix, column matrix. Okey, row matrix has only one row. Column matrix has only one column. Okey, ini contoh square matrix .
Okey, dia ada 4 row. Row pertama, row kedua, row ketiga, row keempat. Dia ada kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. So ini adalah jenis matriks 4/4. Okey, untuk makluman, silibus kamu sampai matriks 3/3 sahaja. Okey, kemudian diagonal matrix. Okey, diagonal matrix ni, diagonal dimaksudkan dengan perpenjuru. Okey, so 2, 1, 3 ini adalah diagonal dia. Okey, so dia akan diapit oleh 0, 0, 0. Okey, 0, 0, 0. Sebab itulah dia dinamakan diagonal. Okey, yang mana kita tengok Aij sama dengan 0. So I tidak boleh sama dengan J. Okey, I tidak boleh sama dengan J lah. Okey, so ini adalah skala matrix. Okey, dia punya diagonal 2, 2, 2. Perkataan skala ni adalah merujuk kepada nombor 2. Kenapa? Sebab kita boleh keluarkan nombor 2, letakkan di luar, dia akan jadi 1, 1, 1 dan dia akan diapit oleh 0, 0, 0, 0, 0, 0. Okey, skala matrix dengan identity matrix adalah benda yang sama. Okey, maksudnya skala ni kita boleh keluarkan 2 dekat luar bracket ni. Okey? Sekejap saya cari charger sekejap. Aduh. Okey, ini adalah zero matrix. Okey, apa yang dimaksudkan dengan zero matrix? Setiap elemen dia adalah kosong. Okey? Okey, walaupun kita tengok zero matrix ni juga dipanggil sebagai square matrix. Sebab apa? Dia adalah jenis 3/3. Okey, ni yang saya kata tadi, transpose. Baris yang pertama, row yang pertama, nombor dia 1, 2, 3. Bila ditransposkan, dia akan jadi kolom yang pertama. Baris yang kedua, 4, 5, 6. Dia akan, bila dia ditransposkan, dia akan jadi kolom yang kedua, 4, 5, 6. Baris yang ketiga, 7, 8, 9. Bila dia ditransposkan, dia akan jadi kolom yang ketiga. Okey? Okey, ini adalah simetri matrix. Yang mana, apa maksud simetri? Simetri ni maksudnya dia macam dipantulkan. Okey, kalau kat sini elemen dia 4, kat sini elemen dia 4. Okey, kalau kat sini elemen dia 5, kat sini elemen dia 5. Okey, 0, 0. Okey, sebab itulah dia dinamakan simetri. Walaupun diagonal dia adalah nombor 1, -3, 7. Okey, perkataan simetrik ni lebih nak menunjukkan elemen yang ni dipantulkan, elemen yang ni dipantulkan, elemen yang ni dipantulkan. Walaupun diagonal dia, nombor dia berbeza-beza. Okey, ni equal matrix yang saya terangkan tadi. Ni matrix A, ni matrix B. Bila dia kata equal, maksudnya setiap elemen dia adalah sama. Okey? So, kamu kena faham, kalau konsep equal matrix ni, okey? Okey, tadi saya kata A, matrix A sama dengan matrix B. Okey. Koordinat dia A11, A12, A21, A22, B11, B12, B21, B22. Okey? Itu dia punya koordinat lah. Maksudnya A11 akan sama dengan B11. A12 akan sama dengan B12. Okey? Baru kita boleh cari nilai-nilai dia. Okey, dah ready dah? Okey, di sini dia punya link quiz. Okey, saya bagi masa dekat kamu 10 minit. Cuba jawab. Kemudian screenshot, hantar dalam grup. Okey?
Okey, 10 minit daripada sekarang. Mana linknya? Tak ada. Macam mana nak tekan? Tak rasa share lah. Sekejap, Ustaz.